Sumber air dari segi fakta sains. Proses pertama, bagaimana titisan air hujan terbentuk. Awan yang terapung di atmosfera mengandungi wap air dan titisan awan yang tidak dapat jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan kerana saiznya yang kecil. Air di langit akan mengalami proses sejatan dan kondensasi secara berterusan. Kebanyakan daripada air yang terkondensasi di dalam awan tidak akan jatuh ke bumi sebagai titisan air hujan kerana turbulen udara yang mengampaikan awan-awan di atmosfera. Proses hujan hanya dapat berlaku jika titisan air mula mengalami proses kondensasi dan bergabung untuk membentuk titisan-titisan air besar dan menjadi cukup berat untuk membentuk hujan. Pembentukan satu titisan air hujan memerlukan gabungan berjuta-juta titisan awan. Proses kedua, proses pelepasan air daripada awan. Kerepasan ialah proses pelepasan air daripada awan dalam bentuk air hujan, salji atau hujan batu. Proses ini merupakan laluan penting bagi air di atmosfera kembali semula ke bumi dan kebanyakan proses berlaku dalam bentuk air hujan. Seterusnya adalah objektif. Objektif yang pertama adalah untuk mengetahui tentang manfaat air terhadap tumbuhan dan badan manusia. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti tentang kepentingan air terhadap industri pengangkutan. Dan objektif yang ketiga adalah untuk mengkaji tentang hukum menggunakan air banjir sebagai alat bersuci. Persoalan yang pertama, apakah manfaat air terhadap tumbuh-tumbuhan dan badan manusia? Persoalan yang kedua, bagaimanakah air memberi kepentingan kepada industri pengangkutan? Dan persoalan yang ketiga, apakah hukum menggunakan air banjir sebagai alat bersuci untuk tujuan beribadah? Segala macam buah-buahan. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah dan kemurahannya. Seterusnya, kepentingan air dalam sistem badan manusia. Daripada surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Berdasarkan fakta sains, air terlibat dalam pelbagai proses penting yang berlaku dalam badan manusia seperti pengangkutan oksigen, menjadi medium pengangkutan bagi molekul, melindungi otak dan sistem rangka badan, mengekalkan keadaan dalaman pada tahap optimum, membantu sistem pencernaan serta menyingkirkan bahan-bahan bahaya dalam badan. Fakta ini selari dengan potongan daripada ayat
30 surah Al-Anbiya yang bermaksud, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air, kerana tanpa air mustahil segala proses yang dijelaskan oleh sains itu berlaku dan hidupan akan mati. Okey, dan saya dapat kesan bahawa air dapat berfungsi sebagai jaringan pengangkutan. Air laut membolehkan manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menaiki kenderaan laut seperti kapal. Kapal juga boleh membenarkan urusan penghantaran barang melalui perairan seperti kapal kargo. Air sebagai sumber pengangkutan dan pelabuhan yang berkait dengan ayat 164 surah Al-Baqarah yang berbunyi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dari langit yang berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya di bumi setelah mati kering, dan ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mengerti. Kesimpulannya, air amat penting sebagai pengangkutan air, iaitu pengangkutan sama ada di sungai atau di laut, serta pelabuhan sebagai kawasan pemindahan, pemunggahan dan penyimpanan serta penyerahan kontainer. Apakah hukum berwuduk menggunakan air banjir? Hukum dia boleh sebab ulama bersependapat bahawa keadaan asal air banjir ni adalah bersih. Dalam banjir, air ni berubah pada warna disebabkan tanah atau lumpur, dan tanah itu sendiri bersifat suci. Jadi air ni masih boleh digunakan. Menurut Syekh Dr. Muhammad Al-Zuhaili, jika air ni berubah pada warna, bau dan rasa disebabkan dia terkena pada benda-benda yang susah untuk kita pelihara daripadanya. Contohnya terkena debu tanah ataupun lumpur. Jadi air ni kekal suci lagi menyucikan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-11 yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk kamu bersuci dengannya, dan untuk menghapuskan kamu dari gangguan syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian kamu di medan perjuangan. Tapi kalau air banjir itu dah jelas bercampur dengan najis ataupun dia datang dari kawasan yang kotor, jadi dia tak boleh lagi digunakan sebagai alat untuk bersuci. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit, iaitu Centers for Disease Control and Prevention di Amerika, CDC, air banjir ni dia dapat mengakibatkan jangkitan kepada seseorang tu kalau air ni terkena pada luka atau peradangan kulit pada orang tersebut. Jadi keadaan ini berlaku sebab dalam air banjir tu terdapat sejenis bakteria iaitu vibrions yang hidup di pesisiran pantai. Jadinya kalau air banjir ni dia berasal daripada air laut ataupun mana-mana tempat yang terdapat vibrions dalam tu, dan air banjir ni terkena pula pada luka ataupun peradangan kulit, jadi bakteria ni lah dia akan mengakibatkan jangkitan. Seperti yang kita tahu, air banjir ni dia dapat digunakan untuk berwuduk. Tapi macam mana kalau kita nak berwuduk guna air banjir tapi kita mempunyai luka atau peradangan kulit pada anggota wajib wuduk dan anggota sunat wuduk? Okey, untuk anggota wajib wuduk, selepas kita berwuduk tu, kira selepas air banjir tu terkena pada luka dan peradangan kulit kita tu lah, seelok-eloknya kita ikutlah garis panduan yang disediakan oleh CDC. Maksudnya selepas banjir, bila kita dapat bekalan air yang bersih, kita cuci luka kita tu dengan sabun dan air yang bersih tu lah. Okey, untuk anggota sunat pula, anggota sunat wuduk ni kalau boleh kita tinggalkanlah, tak perlulah berwuduk dengan air banjir tu, sebab kita tahu Islam ni dia mudah dan memudahkan. Jadi kita tak nak kalau kita nak buat amalan sunat tapi disebabkan amalan sunat tu dia memudaratkan kita, macam air banjir tu kita gunakan tapi dia menyebabkan jangkitan dan membahayakan kesihatan kita. Kesimpulannya, penciptaan air oleh Allah SWT memberi hikmah bukan sahaja kepada manusia, malah kepada tumbuhan, haiwan serta segala hidupan di muka bumi. Semua ini dapat dibuktikan dengan kajian fakta sains dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Justru itu, kita sebagai manusia haruslah bersyukur atas penciptaan air oleh Allah SWT dan menghayati hikmah-hikmah penciptaannya.